أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى والدعاء إلى الخير ابتغاء وجه الله تعالى ومرضاته وقربه وثوابه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم يا فتاه يا عليم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. Jadi pada hari ini insya-Allah kita sambung muzakarah kita dalam kitab Mukhtasar Al-Latif karangan Imam Bafdal, iaitu Sahibul Busra, ataupun kitab ini dikenali sebagai Mukhtasar Latif ataupun Muqaddimah Sughra, Muqaddimah Sughra. Baik, jadi hari ini kita akan masuk perbahasan tentang rukun solat, ataupun di sini disebut sebagai furudis solah, sama itu furud ataupun arkanus solah. Jadi kita baca dulu nas kitab Sahibul Musannif. Qala musannif rahimallahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi syaikhina fi daraini amin. Faslun fi furudis solah. Furudus salati 17. Al-awwalu an-niyyah, fa in kanat as-salatu fardan wajib qasdu fi'liha wa ta'yinuha wa niyyatul fardiyah minal baligh, wa in kanat nafilatan muaqqatan kal witri aw dhata sababin kal kusufi wajib qasdu fi'liha wa ta'yinuha, wa in kanat nafilatan mutlaqah wajib qasdu fi'liha faqat. الثاني تكبيرة الإحرام وهو أن يقول الله أكبر ويجزئه الله الأكبر، ويجب أن تكون النية مقارنة للتكبير جميعه. الثالث القيام إن كانت الصلاة فرضا وقدرا. الرابع قراءة الفاتحة ويجب ترتيبها وموالاتها وتشديداتها وإخراج الضاد من الضاء، وتجب في كل ركعة، أي تجب الفاتحة في كل ركعة إلا ركعة المسبوق الخامس الركوع. Jadi insyaAllah hari ini kita akan ambil 4 rukun yang awal sahaja, yang mana rukun itu berada di dalam keadaan qiyam. 4 rukun yang pertama, dan selebihnya kita akan sambung pada kelas ataupun pada halaqah ataupun liqa yang seterusnya. Jadi pertama sekali di dalam furud ataupun furudus solat 17. Okey, pertama sekali perkataan furud. Jadi furud ini di mana syarih mentafsirkan wahwa biman al-arkan, di mana al-arkan. Jadi furud ini bermakna arkan. Apa itu arkan? Iaitu mahiyatu syai', apa yang berada di dalam sesuatu perkara itulah dalam solat itu, perkara yang berada dalam solat, arkan ataupun furudus solat. Baik, di sini musannif meletakkan bilangan rukun solat ataupun furud solat itu sebanyak 17. Sebanyak 17 bilangan rukun solat ada 17. Adapun yang masyhur ataupun di kebanyakan kitab ataupun yang selalu kita dengar, rukun solat ada 13. Jadi ada 13. Jadi ada 4 rukun yang tiada dalam 13, ataupun yang ditambahlah yang menjadikan 17. Iaitu macam mana rukun solat ini boleh jadi 17? Kerana mereka meletakkan tamakninah 4 di dalam setiap rukun itu sebagai rukun yang mustaqil. Sebab itulah jadi daripada 13 tambah 4 jadi 17. Yang mengatakan 13, okay, dalam rukun solat tamakninah ada dekat 4 rukun. Yang pertama dalam rukuk, dalam i'tidal, dalam sujud, dan juga dalam duduk antara 2 sujud. Setiap 4 rukun ni ada tamakninah, diwajibkan tamakninah. Jadi ulama yang meletakkan rukun solat ada 13, mereka meletakkan tamakninah itu di dalam rukun, setiap rukun ini. Jadilah 13. Jadi 17 ini mereka memisahkan
tamak-ninah sebagai rukun mustaqil. Contohnya rukuk satu rukun, tamak-ninah selepas tamak-ninah dalam rukuk satu rukun yang lain. Jadi 4 tempat tamak-ninah di dalam setiap rukun tu dijadikan sebagai rukun yang mustaqil, rukun yang asing. Sebab itulah jadi bilangannya 17. Adapun yang kita ataupun di kebanyakan kitab ataupun yang masyhur, tamak-ninah ini adalah hay'ah tabi'an lil arkan. Okey, hay'ah yang tabi' untuk arkan. Dia masuk dalam rukun. Jadilah 13. Taib. Kemudian di dalam rukun solat ini, pada awal ni kita perlu tahulah dalam rukun solat ada dinamakan, kita bagikan ke semua rukun 13 ataupun 17 yang disebutkan oleh musannif dalam kitab ini. Kita bahagikan 17 ini kepada 3 bahagian. Yang mudahlah, okey, 3 bahagian. Iaitu rukun dalam 17 tu ada rukun qalbi, ada rukun qauli dan juga ada rukun fi'li. Okey, ada 3. Ada 3 lah. Okey, rukun qalbi, rukun qauli ataupun rukun fi'li. Rukun qalbi ni niat lah. Rukun qalbi an-niyat. Rukun qalbi niat. Kemudian ada rukun qauli, ada rukun fi'li. Okey, rukun qauli ada 5, rukun fi'li ada 7. Jadi 7 tambah 5 13, qauli 14. Okey, fi'li ni kita kalau ini yang menjadikan rukun solat 13 lah. Kalau 17, 7 ni kita tambahkan dengan tamak-ninah tadi. Okey, tambahkan dengan tamak-ninah. 7 3 4 13 lah. Jadi rukun fi'li ada 11. Baik. Okey, kita masuk dulu rukun pertama, rukun qalbi iaitu niat. Yang kedua rukun qauli. Okey, rukun qauli dalam semayang ada 5 sahaja. Okey, 2 berada dalam keadaan berdiri qiyam dan 3 ni berada di duduk yang terakhir. Okey, apa rukun qauli dalam semayang? Yang pertama adalah takbiratul ihram. Okey, takbiratul ihram. Okey, Allahu akbar di awal semayang. Kemudian yang kedua membaca al-Fatihah. Okey, ini rukun qauli yang kedua. Ini 2 ni berada di awal. Kemudian yang ketiga berada di akhir, iaitu membaca tasyahud akhir. Kemudian membaca salawat ala nabi selepas tasyahud. Kemudian yang terakhir adalah memberi salam yang pertama. Memberi salam yang pertama. Jadi jumlahnya adalah 5. Ini adalah 5 rukun qauli di dalam rukun qauli dalam semayang. Kemudian rukun fi'li pula ada 7 ataupun 11 lah kalau kita nak asingkan tamak-ninah. Kalau kita ambil yang 13, yang bilangan rukun solat ada 13, maka kita cakap ada 7. Okey, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, kemudian duduk tasyahud akhir, tertib. Okey, tertib. Lagi satu apa? Allahumma salli. Dia duduk ada 7 ada 7. Okey. Oh, berdiri, maklish. Okey, 7. Pertama kali berdiri. Okey, berdiri, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir dan juga sekali tertib. Okey, 7 lah tertib. Kalau nak pisahkan tertib ni daripada rukun fa'il, kita boleh letak satu lagi nau', iaitu rukun maknawi. Jadi rukun semayang kita bagikan kepada 4. Rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li dan juga rukun maknawi. 4. Kerana niat masuk dalam qalbi, tertib masuk dalam maknawi. Kemudian fa'il ada 6, qaul ada 5. Qaul ada 5, 2 di awal, 3 di akhir. Fi'li ada 6, qiyam, rukuk, i'tidal, sujud, duduk antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir. Okey, duduk tasyahud akhir. Baik, itu adalah pembahagian rukun solat kepada bahagian-bahagiannya, qalbi, qauli dan juga fi'li. Baik, kemudian kita masuk rukun yang pertama. Kita terus masuk rukun yang pertama, al-awwal min furudis solah ataupun min arkanis solah. Okay, rukun solat yang pertama an-niyat. Wa qad marra ta'rifuha. Okay, niat qasdu syai' iktarana bi fi'lihi. Itu takrif niat lah. Lughatan al-qasdu mutlaqan, syar'an qasdu syai' iktarana bi fi'lihi. Baik. Jadi dalam niat ini tadi saya dah cakap. Okey, kita kena tahulah niat ni dia masuk dalam bahagian rukun apa? Qalbi ke, qauli ke ataupun fi'li? Okey, fi'li bukanlah. Jadi dia adalah rukun qalbi, dia bukan rukun qauli. Kenapa kita kena tahu dia bukan rukun qauli? Kerana niat ini, iktibar niat ini adalah di dalam hati, mahalluha fil qalb. Jadi tidak sah sekiranya seseorang itu melafazkan niat. Contoh solat melafazkan niat ataupun tapi tidak meniatkan dalam hati.
Okey, tidak sah solatnya. Kerana apa? Kerana niat ini adalah rukunnya adalah qalbi, mahalluha fil qalb. Jadi wajib dia istihdar an-niat dalam hati. Tidak cukup hanya talafuz. Talafuz itu atau melafazkan niat secara lisan, hukumnya sunat, dituntut untuk membantu hati kita menghadirkan niat untuk masuk dalam sembahyang. Jadi tidak cukup hanya melafazkan niat tanpa meniatkan di dalam hati. Sebab itulah kita letak rukun niat ini adalah rukun qalbi. Rukun qalbi, laisa rukun qauli. Laisa rukun qauli. Baik, kemudian niat ini kita dah kata tadi bil qalb. Okey, kemudian dalam niat ini ada di sini musannif terus melompat kepada terus memberitahu tentang maratib niat di dalam sembahyang. Okey, sekiranya solat fardu apa yang perlu diniatkan? Sekiranya solat itu solat nafilah mutlaqah, bagaimana niatnya? Kalau nafilah mutlaqah muqayyadah ataupun zat sebab, macam mana niatnya? Jadi dalam niat ini ada 3 martabat. Okay, ada 3 level lah, ada 3 martabat. Yang pertama, sekiranya solat itu solat fardu. Okay, yang pertama solat fardu. Yang kedua di sini solat nafilah muaqqatah ataupun solat nafilah zat sebab. Okey, nafilah muaqqatah ataupun nafilah zat sebab. Yang kemudian yang ketiga solat nafilah mutlaqah. Ada 3 maratib. Yang pertama solat fardu. Solat fardu, apa yang perlu diniat dalam solat fardu ada 3 perkara. Okey, wajib diniatkan dalam solat fardu 3 perkara. Dia kata qasdu fi'liha, iaitu biqaulihi usolli, ataupun sahaja aku solat, usolli. Iaitu perkara yang pertama yang wajib ada di dalam niat di dalam solat fardu. Kemudian yang kedua ta'yin. Okey, ta'yin ni apa? Maksudnya solat apa yang nak tunaikan. Dalam solat fardu, 5 solat fardu tu, ataupun kalau dia ada solat fardu nazar ataupun dia ada solat fardu Jumaat. Jadi fardu ni bukanlah hanya 5 solat fardu tu je. Kalau dia ada solat yang hukumnya solat nazar, okey, itu pun sama macam hukum fardu. Dia wajib ta'yinkan solat apa? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isyak, Jumaat dan sebagainya. Ta'yin. Kemudian yang ketiga, perkara yang ketiga yang wajib ada dalam niat, iaitu niat fardiyah. Dia perlu sebutkan fardu, niat fardiyah. Jadi contoh mendatangkan ketiga-tiga perkara ini, usolli fardha al-maghrib, usolli fardha az-zuhri, usolli asra fardan. Okey, perlu ada ketiga-tiga ini. Perlu ada ketiga-tiga perkara ini. Jadi dalam solat fardu perlu ada 3 perkara: qasdu fa', usolli, kemudian ta'yin as-subh ataupun az-zuhra, al-maghrib, al-isya dan sebagainya. Kemudian yang ketiga niat fardiyah, perlu ada fardu. Contoh dia nak sembahyang asar, fardu asar, tak boleh dia kata usolli asra lillahi ta'ala. Kalau sembahyang fardu tak sah, kerana dalam niat fardu wajib disebut perkataan fardu. Sama ada usolli zuhra fardan ataupun usolli fardha zuhri. Okey, perlu ada ta'yin, perlu ada fardiyah, niat fardiyah. Begitu juga Jumaat. Okey, tak boleh cakap saja aku sembahyang Jumaat. Okey, sebab sembahyang Jumaat itu sembahyang fardu. Dalam niat fardu perlu ada perkataan fardu. Okey, perlu ada lafaz ataupun niat fardiyah. Okey, perlu ada perkataan fardu. Jadi usolli fardha jumu'ati ataupun usolli jum'ata fardan. Okey, kedua-duanya boleh. Yang penting kena ada 3 perkara. Qasdul fa'il, usolli, kemudian ta'yin, az-zuhur, asar, maghrib, isyak, kemudian fardiyah, niat al-fardiyah. Ini adalah 3 perkara dalam martabat solat fardu. Solat yang pertamalah solat fardu. Kena ada 3 perkara. Kemudian yang kedua, sembahyang sunat nafilah muaqqatah ataupun nafilah zata sebab. Okay, solat sunat ini ada bahagian-bahagian dia. Okay, dalam solat sunat ada nama solat sunat muaqqat, solat sunat yang berkaitan dengan waktu. Contohnya solat sunat qabliyah dan juga ba'diyah, ataupun witir ataupun duha. Dia ada waktu-waktu tertentu. Okey, duha waktunya pagi, witir selepas fardu isyak sehingga sebelum subuh dan sebagainya lah. Jadi solat-solat sunat yang ada waktu ataupun solat-solat yang bersebab seperti kusuf, solat gerhana. Okey, solat gerhana matahari ataupun gerhana bulan, solat ni berkaitan dengan waktu. Jadi 2 jenis solat sunat ini, solat yang berkaitan dengan waktu atau berkaitan dengan sebab, dalam niatnya perlu diniatkan 2 perkara sahaja. Tadi dalam solat fardu ada 3, tapi dalam solat sunat nafilah yang kedua, martabat yang kedua ini, dia tidak ada satu
satu perkara yang ada dalam solat fardu, iaitu niat fardiyah. Jadi dalam solat nafilah muaqqatah ataupun zat sebab ini, dia hanya perlu dua perkara, iaitu qasdul fa'il dan juga ta'yin sahaja. Qasdul fa'il dan juga ta'yin. Niat usolli, kemudian ta'yin. Witir, duha, kusuf, qabliyah, ba'diyah. Okey, hanya dua perkara saja. Tak perlu disebut sunat. Sunat duha, sunat witir, tak perlu. Maksudnya kalau dia tak datangkan lafaz sunat dalam niatnya, maka solat dia sah. Tapi kalau datangkan, tidak ada masalah. Okey, cuma kita cerita tentang syarat akal dia di dalam solat sunat muqayyad zat sebab dan juga solat sunat nafilah muaqqatah. Okey, disyaratkan dua perkara sahaja, qasdul fa'il dan juga ta'yin. Dan kemudian ta'yin ini dia perlu kenapa diperlukan? Dia kata litatamayyaza an ghairiha minas salawat. Jadi tamyiz ni sama ada wa yakunu tamyizuha imma bimastaharat bihi kadduha au bil idafah. Jadi dalam ta'yin ini perlukan tamyiz. Jadi cara nak membezakan dia, dia kena sebut sama ada apa yang solat itu, apa yang masyhur dalam solat itu, nama yang masyhur dalam solat itu, contoh duha ataupun witir ataupun idhafah sunnataz zuhri. Jadi dalam sembahyang, contoh sembahyang asar ataupun sembahyang sunat qabliyah atau ba'diyah, okay, tak boleh kita sebut usolli zuhra. Nak sembahyang apa? Sembahyang sunat. Kena sebut ta'yin. Maksudnya ta'yin kat situ tak cukup zuhur saja, kena sebut qabliyah zuhur. Okay, ta'yin itu sama ada bil idhafah, okey, qabliyah zuhr ataupun ba'diyah zuhri ataupun nama yang masyhur seperti duha dan juga witir. Jadi duha dengan witir tak perlukan lafaz sunat. Okey, cukup saja dia kata sahaja aku solat duha, sahaja aku solat witir. Okey, yakfi. Ataupun sahaja aku solat qabliyah zuhur. Kalau sembahyang Jumaat, qabliyah Jumaat ataupun ba'diyah Jumaat. Okey, yakfi. Jadi dalam solat sunat nafilah muaqqatah ataupun solat zat as-sabab, okey, disyaratkan dua perkara, iaitu qasdul fa'il dan juga ta'yin. Okey, contoh solat zatul waqt, witir, rawatib, duha, awabin, aidan, tarawih dan sebagainya lah. Okey, ada lebih kurang 7 solat, jenis solat zatul waqt. Baik, kemudian martabat yang ketiga ataupun level yang ketiga, iaitu solat sunat nafilah mutlaqah. Okey, solat nafilah mutlaqah ni maksudnya solat sunat didirikan kerana Allah Taala. Tidak ada terikat dengan sebab, tidak ada terikat dengan waktu. Hanya untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Taala. Okey, walaupun satu rakaat nafilah mutlaqah. Nafilah biasa, okey, untuk mendapatkan pahala atau pengajaran daripada Allah Subhanahu Taala. Jadi nafilah mutlaqah ini, maksud mutlaqah ini laysa muqayyad bil waqt wa laysa muqayyadah bis sabab. Di dalam niatnya hanya perlu satu perkara saja, iaitu wajib qasdu fi'liha faqat bilafzi usolli, bas. Okey, saja aku solat kerana Allah Taala. Okey, saja aku solat, cukup. Itu paling ringkas, saja aku solat. Sebab dia adalah solat sunat mutlaqah. Solat sunat yang didirikan kerana Allah Taala, bukan solat sunat yang bersebab, bukan solat sunat hajat ke witir ke duha ke qabliyah ke, bukan. Solat sunat yang didirikan kerana Allah Taala walaupun satu rakaat mutlaqah. Okey, jadi dia perlu disyaratkan hanyalah qasdu fa'il. Okey, dan juga solat yang seperti nafilah mutlaqah ini wa ma ulhiqa bihi minal muqayyad. Ada beberapa solat muqayyad juga yang hukumnya seperti nafilah mutlaqah. Okey, contohnya solat sunat tahiyatul masjid, sunnatul wudu dan sebagainya lah. Okey, tahiyatul masjid ini dia dalam kategori solat nafilah mutlaqah. Nafilah mutlaqah maksudnya apa? Dia adalah solat sunat muqayyad bis sabab. Maksudnya sembahyang tahiyatul masjid didirikan dengan sebab dia masuk ke dalam masjid. Tetapi solat sunat muqayyad seperti tahiyatul masjid dan juga sunnatul wudu ini, dia di dalam kategori level yang ketiga, martabat yang ketiga. Jadi niat dia seperti niat sembahyang sunat mutlaqah. Maksudnya dia hanya perlu qasdu fa'il sahaja, tak perlu ditakyinkan tahiyat dan sebagainya. Okey, lepas tu ada itu masalah. Okey, nanti ada. Saya sebutkan dia punya masalah indiraj. Okey, masalah indiraj. Okey, kita dah tahu tentang masalah
martabat niat dalam solat fardu. Okey, jadi saya ulang sekali lagi. Martabat yang pertama sembahyang sunat fardu disyaratkan 3 perkara, qasdul fa'il, fardiyah dan juga ta'yin. Kemudian martabat yang kedua ataupun jenis niat yang kedua, solat nafilah muakkad ataupun nafilah zatus sebab disyaratkan 2 perkara, iaitu qasdu fa'al dan juga ta'yin. Jadi ta'yin ni dengan nama yang masyhur dia ataupun dengan idhafah seperti qabliyah zuhur atau ba'diyah zuhur. Kemudian yang ketiga adalah solat sunat nafilah mutlaqah dan juga solat sunat muqayyad yang termasuk dalam nafilah mutlaqah seperti tahiyatul masjid dan juga sunatul wuduk. Jadi yang ketiga ini disyaratkan qasdu fa'al saja. Okey, hanya disyaratkan satu saja, iaitu qasdul fa'al. Okey, qasdul fa'al. Baik. Kemudian disebutkan sini, disyarat disebutkan sini wa in niyat wa niyat innama takunu bil qalbi. Okey, tadi dah disebut fala yakfi an nutqu biha ma'a ghaflatil qalbi ijma'. Ataupun dia nak sembahyang, contoh nak sembahyang fardu asar. Okey, dia talafuz niat itu asar, usalli fardal asri, niat dia talafuzkan fardal asri. Tapi kemudian bila dia niatkan dalam hati, dia niat fardu zuhur. Dan dia sebenarnya nak sembahyang asar, tapi niat dalam hati dia zuhur walaupun talafuz dia asar. Jadi ibrahnya kat mana? Ibrahnya adalah apa yang diniatkan dalam hati. Kerana tadi di awal tadi kita dah beritahu an-niyat ni adalah rukun qalbi, mahalluha fil qalb, laisa bil lisan. Dia bukan rukun qauli, dia rukun qalbi, di dalam hati. Jadi perlu istihdar dalam hati dengan niat yang betul. Baik. Kemudian waktu niat ini adalah ketika takbiratul ihram. Okey, dia muqaranah dengan takbiratul ihram. Jadi niat takbiratul ihram, Allahu akbar, dan juga qiyam ini dia sekali. Okey, sekali pada awal. Okey, maksudnya dia masuk sekali lah. Takbiratul ihram dan juga niat masuk sekali. Okey, iktiran. Okey, nanti kita akan terangkan masalah muqaranah itu. Okey, di sini ada masalah indiraj. Okey, masalah indiraj. Hal tandariju sunnatul wudu' wa ma ba'daha min tahiyyah fi ghairiha min fardin aw nafli. Baik. Tadi kita dah tahu masalah sunat tahiyatul masjid dan juga sunnatul wudu', walaupun dia adalah kategori dalam solat sunat muqayyad, tetapi dalam niat dia tergolong dalam golongan dalam kumpulan solat sunat mutlaqah, iaitu dia disyaratkan hanya qasdu fa'al sahaja. Kerana solat ini solat seperti tahiyatul masjid atau sunnatul wudu', dia ini adalah solat sunat ghairu maqsudah. Maksud dia sekiranya contohnya kita masuk masjid, kemudian jemaah solat fardu asar dah sudah didirikan, maka dia terus masuk sembahyang fardu asar bersama dengan jemaah. Jadi di sini mujarrad dia masuk masjid dan kemudian dia tunaikan apa-apa solat, maka solat sunat tahiyatul masjid telah gugur tuntutan daripada dia. Okey, yasqutu talab. Kerana maksud tahiyatul masjid ni dia mengadakan apa-apa solat saja. Kerana solat tahiyatul masjid boleh tandarij, maksudnya boleh dimasuk dengan sembahyang-sembahyang lain. Okey, contoh yang kedua, dia masuk dalam masjid ataupun surau untuk sembahyang untuk sembahyang lah. Kemudian jemaah belum qamat lagi. Jadi ada masa untuk dia sembahyang sunat qabliyah, contohnya qabliyah asar. Kemudian dia sembahyang, dia niatkan sunat qabliyah asar dengan tahiyatul masjid. Ini masa tandarij. Tahiyatul masjid ni boleh masuk dengan sembahyang lain dengan satu takbir, satu salam lah. Jadi dalam 2 rakaat qabliyah asar, dia sembahyang, dia niatkan qabliyah asar dan juga tahiyatul masjid. Dia niatkan dua-dua sembahyang. Itu boleh lah, boleh. Sebabnya tahiyatul masjid tadi dia dalam kategori solat yang boleh mundarijah. Okey, solat yang boleh tandaris ma'a ghairiha walau ma'al fardi. Sebabnya maksud ketika itu dia perlu mengadakan apa-apa solat. Kalau dia ketika itu kebetulan dia sembahyang solat fardu, maka tahiyatul masjid telah gugur tuntutan dia. Kalau dia sembahyang dengan sembahyang sunat qabliyah pun sama. Cuma masalah thawab. Okey, masalah dapat pahala ke tak pahala sekiranya dia niatkan ataupun tidak. Okey, ada khilaf antara Ibnu Hajar dan juga Imam Romli. Jadi Ibnu Hajar kata perlu diniatkan. Okey, perlu diniatkan untuk dapat pahala. Tapi Imam Romli kata kalau dia tak niat pun dapat pahala. Jadi maksudnya kalau contoh dia masuk dalam masjid ataupun surau, kemudian dia terus sembahyang fardu, okey, tak sempat nak sembahyang tahiyatul masjid kerana jemaah sudah sembahyang, maka dia ketika dia sembahyang fardu tu,
dia telah gugur tuntutan untuk sembahyang sunat tahiyatul masjid, kerana sembahyang sunat tahiyatul masjid adalah sembahyang sunat yang ghairu maqsudah dan boleh tandaris dengan ghairiha, kerana maksud pada ketika itu dia perlu adakan ijad apa-apa sembahyang, dan ketika itu dia membuat sembahyang fardu, maka gugurlah talab untuk sembahyang sunat tahiyatul masjid. Kemudian dia mendapat pahala juga sembahyang sunat fardu dan juga sembahyang sunat tahiyatul masjid walaupun dia tidak niat. Itu adalah pandangan Imam Romli. Adapun pandangan Imam Ibn Hajar, dia mensyaratkan bahawa tahiyatul masjid kalau nak dapat sawab perlu juga dia niatkan di dalam niatnya. Okey, kalau tak niat tak dapat pahala. Tapi ra'yu Imam Romli lebih awsa' lah. Okey, lebih mudah, walaupun tak niat dapat pahala. Okay, dan ada beberapa solat lain yang dikategorikan sebagai solat sunat yang tandaris, yang boleh masuk dalam sembahyang sunat lain, iaitu selain sunat tahiyatul masjid, sunat sunatul wudu, kemudian sunat hajat dan juga sunat safar. Okey, ada lebih kurang di sini ada 12 lah. Okey, ada 12 jenis sembahyang. Jadi sembahyang ini boleh dimasukkan dalam apa-apa sembahyang lain walaupun solat fardu, okey, ataupun digabung semua sekali. Contoh dalam sembahyang duha, kita nak sembahyang duha, nak sembahyang taubat, nak sembahyang hajat, contoh. Kemudian kita cukup masa untuk sembahyang semua itu dalam dalam 2 rakaat yang berbeza. Jadi kita niatkan kesemuanya dalam satu sembahyang, dalam 2 rakaat. Dalam 2 rakaat tu kita sembahyang duha, istikharah, taubat dan juga hajat dengan 2 rakaat. Contohnya waktu tak cukup. Jadi sembahyang ketiga-tiga selain duha, istikharah, hajat, taubat ni boleh tandaris dengan yang lain dan dapat pahala kesemua solat ini sekiranya diniatkan, ala ra'yu Imam Ibn Hajar. Baik, kemudian habis masalah niat rukun yang pertama. Okey, rukun solat yang kedua adalah takbiratul ihram. Okey, rukun yang takbiratul ihram. Okey, yang kedua ni rukun apa? Ini adalah rukun qauli. Inilah baru dinamakan rukun qauli. Maksudnya dia perlu talaffuz. Bila dia kata rukun qauli, maka dia perlu lafazkan dan didengar oleh telinganya. Kesemua 5 rukun qauli dalam sembahyang perlu dilafazkan dan perlu didengar daripada telinganya. Okey, rukun yang kedua, takbiratul ihram, wa huwa an yaqul Allahu akbar wa yujzi'uhu Allahul akbar. Okey, bi sukunil alif fil akbar. Baik, dalam masalah Allah akbar ni ada beberapa syarat. Okey, di sini syarih menuliskan ada 20 syarat dalam takbiratul ihram. Okey, kita baca secara sardan dan terangkan secara ringkas. Jadi yang pertama, rukun pertama, iqa'uha fi halil qiyam fil fard. Okey, jadi takbiratul ihram ni wajib dilafazkan atau disebut ketika dalam keadaan berdiri. Okey, contoh satu orang yang masbuk, okey, imam dah rukuk, dia daripada luar masjid nak masuklah, nak idrak rakaat bersama dengan imam. Kemudian imam dalam keadaan rukuk. Okey, makmum datang. Jadi ketika dia lafazkan Allah akbar, dia dalam keadaan berdiri, yahwi ila rukuk. Dalam keadaan dia nak daripada diri ke rukuk. Allahu akbar. Jadi Allahu akbar, takbiratul ihram dia itu tidak disebut dalam keadaan berdiri. Maka sembahyang dia tidak sah, kerana lafaz takbiratul ihram Allahu akbar perlu perlu disebut ketika dalam keadaan berdiri. Okay, itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, kaunuha bil lughatil arabiyyah. Syarat yang kedua, mestilah dia melafazkan dengan bahasa Arab, kerana takbiratul ihram ni lafaznya muta'ayyin, kena sebut Allahu akbar. Tak boleh Ar-Rahman akbar ataupun Allahu Ar-Rahim. Tak boleh tukar, kerana lafaznya muta'ayyan. Lafaznya telah dikhususkan, mestilah guna perkataan Allah dan juga guna perkataan akbar. Okay, tak boleh ditukar Allah tu dengan nama-nama Allah yang lain. Tak boleh ditukar akbar itu dengan nama-nama sifat yang lain. Okey, tak boleh. Tapi kalau nak tambah, okey, boleh. Nak tambah di tengah-tengah boleh, tapi di sini disyaratkan mestilah tidak panjang. Maksud tidak panjang itu mestilah tidak boleh 3 sifat dan ke atas. Maksudnya tambah 1 sifat, tambah 2 sifat boleh. Contoh Allahur Rahman akbar ataupun Allahur Rahman Ar-Rahim akbar. Okey, tambahannya 2 di tengah-tengah boleh.
Tapi kalau tambahnya 3 ke atas, maka tidak boleh. Okey, dan kemudian mesti dalam bahasa Arab, syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, kaunuha bilafzi jalalah Allah. Yang keempat, kaunuha bilafzi akbar. Jadi macam saya cakap tadi lah, lafaz dia itu telah dikhususkan dengan perkataan Allah dengan akbar, tak boleh tukar. Kalau nak tambah boleh, tapi mestilah 2 sifat, tidak boleh lebih. Kemudian syarat yang kelima, taqdim lafaz al-jalalah ala lafzil akbar. Okey, kemudian tertib. Allahu akbar, tak boleh akbarullah. Walaupun maknanya sama, tapi kena takdimkan perkataan Allah alal akbar. Kemudian yang keenam, tidak boleh memanjangkan hamzah al-jalalah. Okey, tak boleh Allahu akbar. Okey, alif di Allah itu tidak boleh panjang. Kalau nak panjang, panjangkan dekat Allah. Kalau di awal Allah, makna berubah. Okay, Allahu akbar, Allah Maha besar. Kalau Allah, dia jadi alif di awal tu alif istifham, persoalan. Adakah Allah Maha besar? Okay, dalam bahasa Arab hukumnya makna berubah. Kalau panjangnya dekat awal Allahu akbar, tak boleh, tak sah sembahyang. Okay, lam tanaqid solat kerana makna berubah. Dan kalau maknanya kita lihat, maknanya sudah berubah. Adakah Allah Maha besar, jadi istifham. Itu syarat yang keenam. Kemudian syarat yang ketujuh, tidak boleh digugurkan hamzah akbar. Allahu akbar, hamzah tu dibuang, tak boleh. Kena sebut Allahu akbar, hamzah tu kena sebut akbar. Kemudian syarat yang ke-8, tidak boleh memanjangkan ba akbar. Allahu akbar, tak boleh. Ba tak boleh panjang, akbar. Kenapa tak boleh panjang? Kerana kalau dipanjangkan menjadi maknanya lain. Maknanya lain. Okey, maknanya adalah nama ikbar itu adalah nama untuk nama lain bagi haid. Okey, jadi berubahlah maknanya. Okey, tak boleh panjangkan. Tak boleh Allahu akbar, tak boleh. Kemudian tidak boleh mensabdukan atau mentasydidkan ba. Allahu akbar, ba tu sabdu, tak boleh. Kena matikan akbar. Okey, kena tak boleh ditasydidkan ba tu balik atas, tak boleh ditasydidkan. Kemudian syarat yang ke-10, tidak boleh ditambah waw. Okey, baina kalimatin, tak boleh Allahu akbar, tak boleh tambah-tambah. Okey, tak boleh tambah di pertengahan ataupun wallahu akbar, tak boleh. Kemudian yang ke-11, tidak boleh ditambah waw sebelum kalimah Allah, wallahu akbar, tak boleh. Syarat yang ke-12, tidak boleh ada sukut sakta tawilah baina kalimatin. Allahu akbar, kisakta tawilah. Kisakta tawilah tak boleh. Tak boleh diam yang terlalu panjang. Kalau diam pendek untuk mengambil nafas contohnya dibolehkan. Mestilah pendek untuk mengambil nafas sahaja. Lebih daripada tu dikira sakta tawilah dan membatalkan takbiratul ihram dia. Maka ulang baliklah. Okey, Allahu akbar. Tidak boleh ada sakta, tidak boleh berhenti di antara Allahu dengan akbar. Kemudian syarat yang ke-13, okey, syarat yang ke-13 adalah syarat untuk kesemua rukun qauli 5 di dalam sembahyang, iaitu ayasmi'a nafsahu jami'a hurufiha idza kana sahihas sam'i wala mani'. Jadi dia perlu mendengar semua apa yang disebutkan. Okey, Allahu akbar. Okey, tak boleh dia lafaz tapi dia tak dengar. Tapi kalau dia lafaz tapi ada suara bising daripada luar sembahyang, contohnya bunyi kereta ke, bunyi orang tengah buat kerja dan sebagainya, kalau tak ada bunyi tu dia boleh dengar. Okey, itu tak ada masalah, boleh. Tapi kalau ada keadaan sunyi, senyap, dia tak dengar apa yang dia lafazkan, maka dia perlu kuatkan suara sedikit sehingga dia boleh dengar apa yang dia lafazkan. Jadi syarat yang ke-13 adalah dia mesti mendengar apa yang dia ucapkan. Ini adalah syarat untuk takbiratul ihram dan juga syarat untuk kesemua rukun-rukun qauli yang lain. Al-Fatihah, tasyahud akhir, salam dan juga salawat ala Nabi selepas tasyahud akhir. Kemudian dukhulul waqt, syarat yang ke-14. Kemudian syarat yang ke-15, iqa'uha halul istiqbal. Mestilah menghadap kiblat. Tak boleh dia, contoh tadi macam keadaan Mas sebut tadi lah. Dia jalan-jalan, badan dia masih lagi berpaling kiblat, dia sudah lafazkan Allahu akbar. Okey, tak boleh. Mestilah dia dalam keadaan berdiri dan kemudian dadanya menghadap kiblat. Kemudian syarat yang ke-16, takhir takbiratul ma'mum an takbiratil imam. Ini untuk orang yang solat berjemaah lah. Maka tidak boleh dia mengakhirkan, dia disyaratkan mestilah takbiratul ihram makmum selepas takbiratul ihram imam. Kerana dalam perbuatan qudwah makmum dan juga imam, hanya takbiratul ihram saja yang tidak boleh muqaranah. Bal kalau dia yuqaddam
makmum takbiratuhu ala takbiratul imam, batallah sembahyang dia. Babi aulah muqaranah saja tak boleh. Tidak boleh muqaranah sama-sama Allah Akbar. Kena tunggu imam habis Allahu Akbar, barulah makmum masuk Allahu Akbar. Itu syarat yang ke-16. Kemudian yang syarat yang ke-17, tidak boleh tukar hamzah akbar kepada waw. Allahu Akbar. Okey, tak boleh. Syarat yang ke-18, tidak boleh menukar kaf kepada hamzah. Kaf akbar, akbar. Alif ka bara ditukar hamzah, hamzah bara akbar. Tak boleh. Ak bil kaf, akbar. Kemudian syarat yang ke-19, tidak menambah mad alif antara lam dengan ha lebih daripada 14 harakat. Ini yang dibolehkan lah. Sebab itulah kalau kita nak panjangkan takbiratul ihram Allah Akbar itu, panjangnya di antara lam dan juga ha. Allahu Akbar. Panjangnya di situ sahaja. Tidak boleh dipanjangkan di awal ataupun di ba, tak boleh. Satu tempat saja yang dibolehkan panjang. Dan kemudian panjangnya itu tidak boleh melebihi 14 harakat. Panjanglah 14 harakat. Panjang, okey. Kalau lebih daripada itu batal sembahyang dia. Okey, batal sembahyang. Lebih daripada 14 harakat. Tidak boleh lebih daripada 14 harakat. Allahu Akbar. 14, okey. Kemudian yang ke-20, ada musharif. Okey, tidak meniatkan yang lain. Contoh tadi, contoh yang Mas sebut tadi. Okay, dia masuk Allahu Akbar, kemudian dia rukuk. Okey, kemudian dia niatkan Allah Akbar tadi untuk takbir intiqal. Jadi di situ ada sarif, ada perkara yang ada niat yang lain selain takbiratul ihram. Okey, tak boleh ada niat selain takbiratul ihram. Jadi ini adalah 20 syarat di dalam takbiratul ihram. Ya, jadi takbiratul ihram ni tadi kita dah cakap dia merupakan rukun qauli. Adapun pergerakan mengangkat tangan itu hukumnya sunan. Kalau dia tak angkat tangan, dia terus masuk Allahu Akbar. Tak angkat tangan, Allahu Akbar. Hanya lafazkan Allah Akbar saja, boleh sah sembahyang dia. Kerana mengangkat tangan ketika takbiratul ihram hukumnya sunat, laisa wajib. Tapi itu yang afdal lah. Yang afdalnya, yang bagusnya adalah mengangkat tangan bersama-sama dengan menyebut takbiratul ihram. Tapi kalau dah angkat tangan, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, terus baca Al-Fatihah. Takbiratul ihramnya angkat tangan je. Lepas tu kita cakap takbiratul ihram itu rukun qauli, laisa rukun fi'li. Jadi tak boleh kalau dia angkat tangan tanpa melafazkan. Biasa orang masuk atau nak cepat, dia masuk angkat tangan, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbil alamin. Mana Allah Akbar tak dengar pun, baca dalam hati, mana boleh. Okey, sebabnya rukun takbiratul ihram rukun qauli, perlu didengar. Okey, syaratnya mestilah didengar dengan telinga dia. Tapi kalau dia sebut tak angkat tangan, itu bolehlah. Cuma kurang pahala sebab tak angkat tangan. Angkat tangan tu dapat pahala lebih lah, pahala sunat lebih. Baik. Kemudian seterusnya dia kata wajibu an takuna an-niyatu muqarinah li takbir jami'ihi. Seterusnya niat itu mestilah muqaranah dengan takbir. Niat tadi, okey, niat contohnya solat fardu. Apa yang perlu diniatkan? Qasdu fi'al, ta'yin dan juga fardiyah perlu muqaranah dengan takbiratul ihram Allahu Akbar. Jadi dua ni berjalan serentak tau. Okey, maksudnya okey, niat tadi dalam hati, takbiratul ihram dengan lisan. Okey, dua-dua jalan serentak. Daripada Allah dia dah niat dalam hati, saja aku sembahyang fardu zuhur kerana Allah Ta'ala, fardu zuhur atau fardu asar kerana Allah Ta'ala, sampai Allahu Akbar itu, sepanjang tempoh Allahu Akbar itu dia perlu mentahdirkan niat dalam hati dia. Jadi muqaranah di sini, muqaranah ini sebagai ulama besar Imam Nawawi, Imam Ghazali dan sebagainya mensyaratkan muqaranah urfi. Maksudnya di mana-mana bahagian Allahu Akbar, di awal ke, di pertengahan ke, di akhir ke, dia menghadirkan niat di dalam hatinya itu cukup. Maksudnya dia tidak perlu mentahdirkan sepanjang lafaz Allah Akbar. Benda tu masyaqqah lah. Maksudnya daripada dia sebut Allah dan niat Hu Akbar, sepanjang Allah Akbar tu dalam hati dia istihdar segala perbuatan semayang, segala niat semayang. Benda tu masyaqqah. Tapi yang mudahnya di sebahagian juzuk. Contoh di Allah, di awal tu dia masih belum masuk lagi. Allah dah panjang, baru dia niat. Saja aku sembahyang akbar dah habis. Jadi itulah muqaranah urfi. Hanya sebahagian juzuk dalam takbiratul ihram dia menghadirkan niat dalam hati dia. Kalau muqaranah hakiki, maksudnya sama-sama hakiki. Daripada awal takbiratul ihram, daripada awal tu dia niat. Habis akbar, bola niatnya habis. Kerana muqaranah hakiki, ini masyaqqah lah. Tapi muqaranah urfi tu, sepanjang takbiratul ihram tu di mana-mana bahagian juzuk dia niatkan, dibolehkan. Okey, dibolehkan. Itulah muqaranah urfi, muqaranah urfi.
Taib. Kemudian kita masuk rukun yang terakhir. Okey, kita ambil satu lagi lah. Ambil satu lagi, masalah qiyam. Okey, rukun yang ketiga dan ketiga ni berjalan serentak. Okey, ketiga ni berjalan serentak. Kemudian yang ketiga, rukun yang ketiga adalah qiyam. Okey, qiyam disyarat menjadi rukun untuk solat fardu. Untuk solat fardu. Solat fardu sahaja, dan kemudian qadara, mampu untuk berdiri. Okey, dia mampu untuk berdiri. Dia mampu untuk berdiri. Baik. Okey, mampu untuk berdiri. Jadi maksud berdiri itu berdiri secara uruf lah. Maksudnya mestilah kakinya rapat ke apa? Ya'tamin ala qadam. Okey, ya'tamin ala qadamai, kakinya jejak ke tanah. Bukan ya'tamin ala lutut dia. Okey, mestilah ya'tamin ala kaki dia. Kemudian belakang tegak. Okey, tegaklah, tegak. Tapi kalau dia mail, okey, dia sengit atau sengit ke depan, okey, terus main khusyuk kan ke depan. Sebenarnya kan konon-konon ni nampak khusyuk lah. Okey, ke depan, mail ke depan. Kalau dia ke hadapan menunduk sehingga dekat dengan posisi rukuk, okey, sehingga kalau disebutkan kalau orang tengok, orang nampak dia main macam itu, orang ingat dia dalam keadaan rukuk. Jadi ketika itu tak sah dia punya qiyam dia. Dia perlu bangun. Melainkan kalau dia sakit lah. Kalau orang tua-tua kan, uzur yang sudah bongkok, memang berdirinya macam itu. Berdirinya memang sengit macam itu. Okey, itu tak apalah, dimaafkan. Cuma rukuknya perlu ditambahkan lagi sekiranya boleh, untuk mentamyizkan, untuk membezakan kedua-dua rukun. Sekiranya mampu maka wajib. Kalau tak mampu tak apalah, dah keluar daripada had daripada had istita'ah. Baik, kemudian itu masuk berdiri. Okey, masuk berdiri. Sekiranya dia tidak boleh berdiri. Okey, apakah yang dimaksudkan tidak boleh berdiri? Apa mafhum ataupun apa dhabit untuk orang yang tidak boleh berdiri? Okey, ra'yu Imam Ibn Hajar bi an lahiqathu masyaqqah syadidah la tahtamilul 'adah. Dia kalau berdiri kepala dia pusing, pening. Tak boleh berdiri lama. Dia mesti kena sembang duduk. Okey. Itu maksud ajz ataupun masyaqqah dalam berdiri. Itu ra'yu Ibn Hajar, la tahtamilul 'adah. Tapi ra'yu Imam Ramli, makna ataupun dhabit masyaqqah ataupun ajzu an qiyam ni seperti dia tazhabul khusyuk. Maksudnya dia kalau berdiri sebenarnya tak khusyuk, sebenarnya duduk boleh fokus. Jadi Imam Ramli nampak lebih awsaq lah, okay? Lebih awsaq. Tapi kalau dia tidak boleh berdiri, ada masyaqqah la tahtamil adah ataupun masyaqqah tazhabul khusyuk, maka dia boleh sembahyang dalam keadaan duduk. Jadi sebelum dia dalam keadaan duduk, maksudnya apa yang berlaku sekarang ataupun bukan berlaku lah, apa yang sebahagian orang buat, dia bukan tak boleh berdiri sepanjang solat, dia boleh berdiri di sebahagian solat tapi dia terus duduk. Okey, tak boleh, kerana peringkat untuk lompat terus kepada duduk ini, dia perlu melakukan apa yang termampu dulu. Al-maisur la tasqutul ma'sur. Okey, selagi yang boleh dilakukan dia buat. Tak boleh lompat terus duduk. Begitu juga kalau dalam sembahyang dia duduk, dalam keadaan awal duduk, kemudian ketika dalam pertengahan sembahyang dia tiba-tiba rasa dia sihat boleh berdiri, maka dia wajib berdiri. Begitu juga orang yang nak duduk, sekiranya dia boleh berdiri ketika pada awal saja takbiratul ihram, maka dia wajib berdiri. Ataupun kalau contoh sembahyang tarawih lah kan, sembahyang tarawih sebahagian pakcik-pakcik dia berdiri. Jadi bila imam dah baca surah yang panjang, contohnya kalau dia pergi sembahyang masjid yang baca satu hari tu satu juzuk ataupun setengah juzuk, satu hizib. Jadi bila sudah masuk, dia sudah rasa masyaqqah, dia duduk. Yang tu barulah yang tu betul. Maksudnya selagi dia boleh berdiri, selagi dia mampu untuk berdiri, walaupun untuk angkat takbiratul ihram sahaja, maka dia wajib berdiri. Kemudian barulah dia boleh duduk. Jadi al-maisur la tasqutu ma'sur. Selagi mana dia boleh berdiri, dia berdiri dahulu. Begitu juga sekiranya dia sembahyang keadaan duduk, kemudian pertengahan sembahyang dia rasa dia boleh berdiri, maka dia wajib berdiri. Jadi bila rasa sihat, dia rasa boleh berdiri lah ni, tak pening lah. Okey, dia wajib berdiri. Wajib sempurnakan baki sembahyang dalam keadaan berdiri. Yang dah lepas tu tak perlu ulang lah. Okey, dia wajib bangun semula. Okey, jadi ini tambih lah, perlu tambih. Okey, kalau kita kata dia tak boleh berdiri, dia sembahyang duduk, apakah kedudukan duduk yang afdal? Jadi yang pertama, duduk iftirash. Duduk iftirash ni duduk tasyahud awal, di mana dia punggungnya di atas kaki kiri, kaki kanan berdiri sendiri. Duduk iftirash duduk tahiyat awal. Okey, duduk tahiyat awal yang sunat tu. Jadi pinggang punggungnya di atas kaki berlipat, kemudian kaki lagi satu berdiri luas sendiri. Okey, duduk iftirash. Okey, makruf kan iftirash. Kemudian kalau tak boleh iftirash, tarbi'.
Okey, tarbit duduk bersila 4. Okey, tarbit duduk bersila 4, tarbit. Kemudian iqa'. Okey, iqa' masnun. Okey, iqa' ni dia duduk macam iftirash tapi punggungnya di atas kedua-dua belah kaki. Seperti untuk bersedia berdiri macam tu. Okey, duduk iqa'. Ni duduk yang afdal. Yang paling afdal iftirash lah. Duduk tasyahud awal, duduk iftirash. Kalau tak boleh, apa-apa duduk boleh. Duduk tasyahud akhir ke, apa-apa dia duduk boleh. Duduk atas kerusi ke. Okey. Tapi kalau dia boleh duduk iftirash, aulanya duduk iftirash. Kalau tak boleh nak duduk atas kerusi, duduklah atas kerusi. Okey, ikut kemampuan masing-masing. Tapi kalau dia mampu berdiri, berdirilah kan. Okey, ni untuk orang yang ajiz kan. Okey. Baik. Kemudian kalau sembahyang yang dalam keadaan duduk, okey, kita ambil biasa orang buat duduk atas kerusi. Okey, bagaimana rukuknya? Okey, jadi rukuknya itu mestilah dahinya itu selari dengan tempat sujud. Kalau boleh, okey, selari dengan tempat sujud. Jadi dia duduk kan? Dia duduk. Kemudian bila dia rukuk, kepala dia tu tunduk, mesti selari dengan tempat sujud dia. Itu sebolehnya. Kemudian dia sujud, kalau boleh sujud dengan sempurna, turun sujud dengan sempurna. Kalau tak boleh, dia tundukkan lagi dalam keadaan sujud yang lebih tunduk lagi untuk membezakan rukuk dan juga sujud. Dan untuk membezakan rukuk dan sujud ni hukumnya wajib sekiranya mampu. Hukumnya wajib sekiranya mampu. Okey, at-tafriq baina rukuk wa sujud atau bainal arkan 'alal mutamakkin wajib. Okey, at-tafriq wajib idza amkan. Tapi itu adalah masalah berdiri. Okey, jadi itu tadi kita cakap dalam solat fardu saja. Tapi untuk solat sunat, boleh dia sembahyang sunat dalam keadaan duduk walaupun dia mampu berdiri. Contoh kan, dia sembahyang sunat witir, malas. Okey, dia malas nak berdiri ataupun bukan malas, penat. Okey, penat berdiri, maka dia boleh sembahyang dalam keadaan duduk, dalam keadaan duduk. Cumanya bagi orang yang mampu berdiri tapi sembahyang dalam keadaan duduk, maka dia akan dapat, orang yang sembahyang duduk ni dia akan dapat pahala separuh daripada orang yang sembahyang berdiri. Pahala dia dah kena potong lah. Okey, dah kena potong 50%. Sembahyang pahala dia separuh. Tapi kalau orang yang memang tak mampu berdiri, sembahyang dengan duduk, pahalanya sama dengan orang yang sembahyang berdiri sekiranya dia tidak mampu berdiri. Okey. Jadi sampai situ saja untuk hari ini. Okey, kita masuk nak nakal sikit masalah tadi ajzu hissi. Okey, ajzu hissi, dia tidak boleh berdiri seperti ada sakit kepala atau pening dan sebagainya. Kemudian ada satu lagi ni disebut ajzu asy-syar'i. Maksudnya dia boleh berdiri tapi ada sebab-sebab syarak dia kena duduk. Okey, contohnya dia beritahu di sini, dia ada penyakit yang penyakitnya itu ubatnya kena duduk. Dia tak boleh berdiri. Ubatnya duduk. Maka macam nak sembahyang itu maka dia kena sembahyang keadaan duduklah. Sebab itu dipanggil uzur syar'i. Okey, ajzu syar'i. Dipanggil ajzu syar'i. Laisa ajzu hissi. Dia boleh berdiri tapi dia ada penyakit yang menyebabkan bukan menyebabkan, dia ada penyakit yang ubatnya doktor kata jangan berdiri, kena duduk. Contohnya dia ada penyakit baul dan sebagainya, dia kena duduk. Maka di situ dia solat dalam keadaan duduk dan tidak perlu i'adah. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua diberitahu di sini. Okay, anda sebut dua contoh je kan sebelum kita tutup. Contoh yang kedua, dia ada penyakit daimul hadas. Okay, hadas yang sentiasa keluar, kentut ke kencing ke air kencing sentiasa keluar, sentiasa mengalir. Tapi kalau dia duduk, dia akan istimsak. Maksudnya kalau keadaan duduk, dia punya hadas takkan keluar. Jadi apa perlu dibuat? Adakah dia perlu sembahyang berdiri? Dia boleh berdiri, boleh berlari. Tapi itulah, dia ni ada penyakit silisil baul atau silisil hadas, iaitu baul. Maka apa perlu dibuat? Kalau hadasnya itu boleh diistimsak dengan keadaan duduk, maka dia wajib sembahyang dalam keadaan duduk dan tidak perlu i'adah. Ini dipanggil ajzu syar'i. Okey, ajzu syar'i. Okey, dan juga berapa lagi contoh lainlah di dalam kitab Bushra. Jadi insya-Allah sampai sini saja kita punya pertemuan. Kita tadi nak ingatkan habiskan sampai rukun yang keempat, qiraatul Fatihah, tapi insya-Allah lah kita sempurnakan rukun yang keempat ni pada pertemuan ataupun liqa yang seterusnya. Jadi hari ini kita telah selesai masalah niat, takbiratul ihram dan juga qiyam. Jadi ketiga-tiga ini berjalan serentak. Dan kemudian niat itu muqaranah dengan takbiratul ihram. Okey, niat dengan takbiratul ihram itu muqaranah. Okey, dan muqaranah itu saya dah sebutkan, iaitu muqaranah urfi, laisa muqaranah haqiqi. Wallahu a'lam wa ahkam wa jazakumullahu ta'ala khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah.